لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأقول Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi sa'ati karimillahi ta'ala wa rahmatih. Situ bab datang menyatakan luas kurnia Allah Ta'ala dan rahmatnya. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula kurniaan Allah dan rahmatnya tiada terkira luasnya dan tiada terhitung banyaknya. Semuanya demikian itu tiada habis, tiada putusan, bahkan tiada berkurangan. Dan disuruh Tuhan pinta jua apa-apa yang dikendaki daripadanya. Mana pinta kepadanya pertunjukan, mana minta hidayat petunjuk. Pertunjukan macam persembahan. Mana petunjuk, minta kepadanya hidayat, mana petunjuk dan taufik. Petunjuk dipanggil hidayah, taufik dipanggil khalqu quwwata ta'atil abdi. Tuhan menjadikan kemampuan hamba itu melakukan taat. Ada dapat hidayat tapi tak mampu buat, itu dapat hidayat, taufik tak ada. Dia nak dua-dua tu. Dan pinta kepadanya kekayaan dan sihat afiat, dan minta kepadanya ampun daripada segala dosa, dan minta kepadanya apa mau dipinta. Minta apalah, asalkan benda tu jangan benda yang mungkar, benda maksiat dan benda yang melekakannya. Maka semuanya diberinya demikian tersebut dalam khabar, dalam hadis. Seperti yang dikeluarkan oleh hadisnya itu oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh. Kalau itu Pasaluni al-huda ahdikum wa kullukum faqirun illa man agnaituh. Pasaluni arzukukum wa kullukum muznibun illa man afaitu. Faman alima minkum anni zu qudratin alal maghfirah fastaghfarani ghafartu lahu wala ubali walau anna awwalakum wa akhirakum jinnakum hayyakum wa maitakum ratbakum wa yabisakum ijtama'u ala atqa qalbi abdin min ibadi ma zada zalika fi mulki janaha ba'udah walau anna awwalakum wa akhirakum hayyakum wa maitakum wa ratbakum wa yabisakum ijtama'u ala ashqa qalbi abdin min ibadi ma naqasa zalika fi mulki janaha ba'udah. Walau anna awalakum wa akhirakum wa hiyakum wa maytakum wa atbakum wa yabisakum ijma'u ala sa'idi wahidin fasa'ala kulla insanin minkum ma balagat umniyatuhu fa'ataituhu kulla sa'il minkum ma sa'ala min ma naqasa dhalika fil mulki illa kama law anna haddakum minal bahri marra bil bahri faqamisa fihi ibrata summa rafa'aha ilaihi zalika bi anni jawadun majidun af'alu ma urid ata'i kalamu wa azabi kalamun innama amri la syai'in idza aradtahu an aqula lahu kun fayakun.
Riwayat kepada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW nama saya Muaz. Situ. Sila. Diriwayatkan kepada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abu Zar. Sila Abu Zar radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW berfirman Allah Ta'ala, iaitu ya ibadi, hai hamba, sampai akhir. Bermula sekalian kamu itu sesat melainkan siapa yang aku tunjuki. Maknanya petunjuk ada daripada Allah Ta'ala. Kita ada hidayat semua orang ibadat, bukan kita punya. Apa tak layak bagi seorang tu nak membesarkan diri dengan amal dia. Maka semua tu kurnia dia. Maka pinta olehmu sekalian kamu akan aku petunjuk. Nah saya aku tunjuk akan sekalian kamu. Masalah minta petunjuk kepada Allah Ta'ala sesungguhnya tersebut pada sepotong mana hadis dalam masalah 146 ini. Sekalian kamu sesat, yang ini menyimpang daripada jalan yang betul, yang ini lain daripada jalan yang diberikan taufik kepada yang betul, melainkan siapa-siapa yang tunjuki akan dia. Jadi orang yang dapat hidayat, itu maknanya Tuhan tajalikan nama dia Al-Hadi. Dia beri hidayat. Nampak terang kepada orang yang tunduk, patuh, taat pada dia. Nama Tuhan di situ Al-Hadi, yang memberi hidayat. Dan peliharakan dia, maka dikata orang juga sesat itu bagi tiap-tiap yang berpaling daripada jalan yang lurus, sama ada dengan sengaja atau lupa, sedikit atau banyak. Maka demikian makna firman Allah Ta'ala, wa wajadaka dhallan fahadah, dan didapati akan daku itu sesat, ya, kemudian ditunjuki. Dhalan kemudian fahadah, diberi petunjuk, ditunjukinya. Ini didapatnya ketiadaan dapat petunjuk, ya. Dan maksud hadis ini, seorang itu boleh dapat ilham kepada jalan betul daripada Allah Ta'ala, dan boleh berlindung kepada pelajaran hukum-hukum Al-Quran yang mulia, supaya dapat harap diberinya taufik kepada hikmah. Pernah masalah jadi sesat dan jadi dalam pertunjukan, sesat dan petunjuk. Kata Al-Marizi, bermula zahir hadis pada masalah 146 ini bahawa sekalian manusia itu dijadikan atas sesat, melainkan siapa yang ditunjukkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan pada hadis yang masyhur, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Macam mana dia ada berlawan tak? Ya, semua sesat. Tapi dalam hadis yang ni pula, mana semua dilahirkan dalam keadaan fitrah, mana bersih. Apa maksud? Dia tak ada berlawan ni, tengok makna dia. Tiap-tiap orang diperanakkan dia pula atas kejadian awal kejadiannya, katanya, maka sesungguhnya jadi maksud dengan makna hadis pertama itu telah mensifatkan orang-orang itu keadaan sesat dahulu dibangkit oleh Nabi SAW, dan bahawa saja kalau dibiarkan mereka itu berada dalam tabiat daripada mengutamakan diri daripada kesenangan dan kemahuan nafsunya, dan meninggalkan berfikir, ya, fikir tilik, nasai sesat sekalian mereka itu. Dan makna yang kedua ini pula lebih zahir, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada hadis dalam masalah 146 menunjukkan bagi mazhab ashab kita Syafi'i, mana ulama dalam mazhab Syafi'i dan sekalian ahli sunnah, bahawasanya orang yang dapat petunjuk itu ialah siapa yang ditunjuk akan dia oleh Allah, sebab nama dia Al-Hadi, yang memberi hidayat. Dan dengan sebab petunjuk Allah Ta'ala itu dapat petunjuk ia, dan dengan kehendak Tuhan menghendaki akan demikian itu, mana dapat petunjuk, maka dapat petunjuk dia. Dan bahawasanya Allah SWT hanya yang dikehendaknya memberi hidayat setengah daripada hambanya, maka mereka itulah yang dapat petunjuk, dan tidak dikehendaki tunjuk orang yang lain. Maka kalau dikehendaki saya ditunjukkan mereka itu bersalahan Mu'tazilah. Perkataan mereka itu yang batal, dikehendaki Allah Ta'ala hidayat semua orang itu. Maha suci Tuhan menghendaki barang yang tiada berlaku, ya. Kalau kata semua orang tunjuk, banyak dapat tunjuk tu. Dan berlaku barang yang tiada dikehendaki. Yang mana ada berlaku barang yang tak dikehendaki, mana pun tak dikehendaki. Iman Abu Jahal, iman Abu Lahab tu tak kehendaki, mana ada berlaku, ya. Kalau semua dia kata tunjuk, tak ada orang kafir. Dan firman Ta'ala pula, wa kullukum fakir illa man agnaituhu fasaluni arzukukum.
Bermula sekian kamu berhajat, mana fakir mana berhajat kepada sekalian perkara. Ya, umur kita pun tentu sihat, sakit, senang, susah, ya, lapar, kenyang dan segala-galanya. Gerak diam kita adalah siap pada azali lagi. Kepohonkan hajat, maka pintalah oleh kalian akan apa hajat nasaya aku beri akan kamu. Ud'uni astajib lakum. Tapi benda yang diizin lah, ya. Jangan minta benda tak diizin. Tu ada hadis lain pula. Kemudian masalah pinta seorang yang dihadap Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala menyuruh ia kepada hamba-hamba ini dalam Al-Quran dan hadis kursi. Seperti pada hadis ini bahawasanya meminta apa-apa hajat kepadanya, kerana ia memberi dan tiada jadi berkurangan kepadanya apa yang diberi. Maka sedangkan dengan tiada dipinta padanya pun diberi. Kerana ikut yang kita minta, dah banyak kita dapat. Yang kita dapat banyak benda yang kita tak pinta, ya. Macam-macam nikmat dibagi. Apatah lagi orang yang benar-benar meminta, serah, ya, serta percaya kepadanya, maka ialah Tuhan yang memberi rezeki akan siapa yang dikehendakinya. Jadi kerja kita pun minta, adapun menunaikan itu bukan hak kita, itu hak Allah Ta'ala. Dan cara tuan menunai pula tak sama macam kadang-kadang kita nak. Kita ingat benda yang tu kadang-kadang tuan tukar, kadang-kadang ada simpan di sana lebih besar lagi. Jadi bagi kita minta, serah bil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid, pada waktu yang dia kehendak, bukan waktu yang kita kehendak. Dan lagi firman yang maksud tadi, dan bermula sekalian kamu tadi berdosa muznibun illa man afaitu, melainkan orang yang aku maafkan dan aku ampunkan dosanya. Ya, kalau Tuhan ampun habis semua, melainkan syirik je lah. Maka siapa dapat sekalian kamu tahukan bahawasanya aku mempunyai kekuasaan atas mengampuni dosa, maka lalu ia minta ampun kepada aku. Nasaya aku ampunkan bagi siapa yang meminta ampun, dan tiadalah aku peduli sebanyak mana dosanya sekalipun. Lagi bukan dosa syirik lah, tuan ayat lain tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kita tak ampunkan dosa menyekutukan dia, sebab itu mencabar ketuhanan, dan sedia mengampunkan dosa yang lain. Masalah 150, minta ampun kepada Ta'ala. Sungguhnya satu daripada ibadat yang tidak saja diputuskan, dia merupakan ibadat sebab Tuhan suruh dibuat jadi ibadat, dan jangan diputuskan sentiasa kita mohon keampunan, sebab kita sentiasa hari-hari ada melakukan kesilapan. Sungguh satu daripada ibadat yang tidak saja diputuskan ialah minta ampun, ya, sebarang dosa kepada Ta'ala. Kerana tiap-tiap orang yang lain daripada Nabi-Nabi tiada lepas daripada dosa, dan selalu taksir, mana cuai dirinya pada menyempurnakan hukum, mana hak-hak Allah SWT. Maka dengan minta ampun itu, ya, maknanya harus dosa dan kesilapan itu, kalau banyak sekalipun, ya, hapus dosa itu. Ya Allah. Maka Allah SWT itu sangat mengampun segala hamba-Nya yang minta ampun. Syarat dia minta ampun dengan betul-betul jujur. Habis. Guna ta'ala nak ceritakan dia punya rahmat, kekayaan yang maha luas. Walau anna awalakum wa akhirakum hayakum wa mitakum sampai akhir. Nanti kalau bahawasanya orang yang dahulu daripada sekalian kamu, daripada zaman Nabi Adam dan akhirnya besok sampai kiamat tu, dan orang yang hidup sekalian dan orang yang mati sekian kamu, dan yang basah daripada segala kamu, dan yang kering habis dikira ni, berhimpun semua tu atas setakut-takut hati. Mana orang yang paling kuat ketakwaan dia seorang daripada hamba itu, maka tiada menambahkan demikian tu akan mana milikku satu sayap nyamuk pun. Mana kalau semua pakat taat kepada Ta'ala, tak ada sedikit pun datangkan manfaat per Tuhan, walaupun sebelah sayap nyamuk. Itu menandakan apa? Atas sudah cukup maha kaya. Kalau tambah, bermaknanya kurang. Itu Tuhan tunjukkan kekayaan dia maha dahsyat. Kemudian masalah 151, masalah taat itu tiada faedah bagi Tuhan. Maknanya amalan yang kita buatkan balik kepada kita balik.
Sebab kalau Tuhan ambil faedah, mana dia kurang. Kita berhajat sumbangan dia yang memberi. Bahkan ia faedah itu bagi hamba yang taat kepadanya, ialah lepas daripada balasan seksa itu besar, daripada neraka. Demikianlah di akhirat, dan dapat balasan syurga dan nikmat dalam akhirat juga. Dan tiada pula taat hamba-hamba itu jadi menambahkan kerajaan, nambahkan pangkat kedudukan dia kan, sedikit pun. Dan kerana inilah ya diberitahu oleh Allah Ta'ala seperti dalam sepotong hadis di atas tu, akan bahawasanya kalau berhimpun semua manusia dahulunya, kemudiannya yang hidupnya, yang matinya, semuanya itu jinnya semuanya, yang manusia jin semua sekali berbuat ibadat taat dan taat kepadanya, tiada buat maksiat, ya, tiada menjadi demikian itu menyembahkan kerajaan, menambahkan kerajaan Tuhan yang besar sayap ke walaupun sebelah sayap nyamuk. Mana sedikit pun tidak ada pertambahan, sebab tak perlu tambah, dia sudah cukup. Kalau tambah ni mahpun benda kurang. Allah Ta'ala dia sempurna, tidak menuntut pertambahan. Bahkan makhluk yang bersifat sedemikian. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat kursi di firman, wa anna awwalakum wa akhirakum hayyakum wa maitakum ya watbakum ya bisakum sampai akhir. Dan jikalau semua bahawasanya orang-orang yang dahulu bersama Nabi Adam dan sekalian kamu, dan orang yang kemudian daripada kamu, ya, dan yang hidup kamu dan yang mati kamu, dan yang basah kamu dan yang kering daripada kamu, ya, mana hidup dan mati, himpun kepada mereka itu atas mencelakakan hati seorang hamba daripada sekalian hamba-Ku, tidak jadi mengurangkan, ya, sedikit pun akan kerajaanku sebesar sayap nyamuk, sikit pun tak dua. Sebab semua kekayaan Allah Ta'ala itu maha sempurna, kita akan berkurangan. Maka dia kurang ialah kita. Kemudian masalah 152, maksiat itu tidak memberi mudarat akan Tuhan, taat tidak memberi manfaat, maksiat pula tak memberi mudarat. Dia buat macam mana pun tak menjejaskan ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Dia tidak memberi mudarat akan Tuhan. Bahawasanya memberi mudarat ke atas orang yang memperbuat dia. Dia buat baik, baik dia dapat, dia buat jahat dia tanggung. Tuhan. Dan membuat mudarat dalam dunia dan akhirat. Ada pun dalam dunia, iaitu apa? Diturunkan Tuhan bala dengan sebab maksiat tadi, ya. Begitu jugalah di negeri akhirat dapat seksa lebih daripada seksa dalam dunia lagi dahsyat tadi. Dan bukanlah maksiat itu menjadi rosak dan berkurangan apa yang mulia, apa yang dimuliakan oleh Tuhan. Kerana itulah diberitahu oleh Allah Ta'ala sendiri dalam sepotong hadis, masalah 151 yang telah sebut, bahawasanya dikala berhimpun semua manusia dahulunya dan kemudiannya, dan yang mati dari semua pakat berhimpun hidup jalan, dan jinnya semua kali, dan yang basah yang kering, mana berbuat taat dan yang membuat kejahatan. Buat taat ibarat basah, buat kejahatan ibarat kering, pun nak mati. Pada mengurangkan kejahatan sikit pun tidak mengurang, tidak menjadi apa satu pun, ya, mengurangkan kerajaan ni. Dan kalau sekiranya dahulu sekian kamu dan kemudian semua berkumpul daripada zaman Adam sampai kiamat lah, ya. Dan hidup yang mati sekalian kamu, yang basah kering semua maknanya berhimpun. Kemudian minta tiap-tiap orang daripada sekalian kamu itu akan barang yang sehabis kita diminta masing-masing punya kendak sama-sama berjalan. Ya, kemudian aku beri akan setiap seorang tu, seorang pun Tuhan tak tinggalkan, diberi yang hebat-hebat minta. Adakah kurang? Tak kurang. Itu. Allah. Kemudian maka aku beri akan tiap-tiap orang yang meminta daripada kamu itu, tidak pula tidak pula pemberian itu mengurangkan barang yang di dalam kerajaan itu dan milikku.
Melainkan sebagai jikalau sekiranya seorang daripada kamu melalui satu laut yang luas, ya, bukan Selat Melaka, laut yang luas yang tiada bertepi, masya-Allah, maka lalu mencelup padanya akan lalu mencelup padanya akan jarinya tu. Penjari ke jarum, tak silap. Mencelup akan jarum. Pamasa fi ibrah tu mana jarum. Ibratan summa rafa'aha ilaihi. Kau jari besar, jauh tu halus ni. Jauh peniti misalnya. Kemudian diangkat apa dia? Mencelup tak ada apa pun. Tak luak tu maksudnya lah. Ya. Bahkan kalau cedok setimba pun tak rasa luak. Maka apa nisbahnya yang dekat pada jarum itu yang ditinggal, maka demikian tu pemberian aku. Yang kat jauh sikit tu yang Tuhan beri semua sekali tu. Zaman Nabi sampai kiamat. Jika diimpunkan semuanya tiada, senang saya orang yang milik tadi. Tiada nisbahnya dengan orang yang di dalam milik tu. Antara dia nak dibanding apa yang telah dikurniakan oleh Ta'ala kepada kita, sikit sangat nisbah yang ada pada Ta'ala. Habis. Dan lagi firmannya pula, zalika bi anna jawad, zalik bi anni jawadun majidun af'alu ma urid, hingga akhir. Bermula kenyataan firman-Ku demikian itu dengan apa? Maksudnya aku itu Tuhan yang sangat murah, lagi sehabis-habis pemurah. Itu maknanya jawad. Aku perbuat sebarang kehendak aku, pemberianku itu kalam, dan azabku itu pun kalam juga, ya. Tuhan Allah, hanya saja perkataan aku bagi suatu apabila aku kehendaki akan dia, kata bagi yang jadi maka jadilah ia, kun fayakun. Maknanya pantas ni kejadian. Allah Ta'ala tak siapa boleh menghalang. Bagaimana kap dengan nun ghairu fasil, kap nun ni tak ada persenggangan huruf lain, tak ada kap waw nun kun kedak kun ni. Kemudian bila kamu herti, mana kamu memahami akan firman Allah Ta'ala itu, maka hertilah, maknanya fahamlah kamu betapa luasnya kurniaan Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Mana ada yang kita makan pakai, kita guna semua lain daripada milik kita. Tak ada satu makhluk pun, melainkan semua makhluk itu adalah kejadian Tuhan, rezeki dia, segala-galanya sudah siap Allah. Maka mintalah semua perkara kepadanya, memandangkan dia maha kaya, maha penyayang, dan dia offer, kita minta. Tapi jangan minta tak kena adab. Minta pertama kali apa? Sebab Tuhan suruh, ud'uni astajib lakum. Dan kita minta adalah izharul fakri, menzahirkan fakir kita dengan Allah Ta'ala. Dan pula serah bil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid, pada waktu yang dikehendak, bukan waktu yang kita hendak. Apa serah dia barang nak bagi, dia nak tukar ke apa, serah kepada dia. Tu ada satu orang salih, dia cerita pengalaman hidupnya. Dia nampak Tuhan mustajabkan doa dia waktu subuh, bulan subuh. Lepas tu dia berjalan yang waktu, tiba satu dekat sempang, motor dia pancit, ya, dia pun turun betul-betul dia pun jalan depan. Jalan depan tengok ada insiden besar, trailer. Mana pada adat kalau tak berlaku pancit mungkin dia terlibat. Itu mungkin Allah Ta'ala apa? Allah dah berkenankan doa dia. Tapi doa dia bagi dengan mana? As-sarfu dia paling menolakkan musibah. Itu semua yang penting bagi kita minta dan serah pada dia. Dia nak beli yang apa, dia nak tukar ke, nak simpan sana ke, nak buat apa, itu adalah pilihan Allah. Mana pilihan Allah lebih baik? Sebab dia kata pil waqtil ladzi yurid la pil waqtil ladzi turid, pada waktu dan masa yang dia kendak, bukan yang kita kendak. Kadang-kadang kita nak cepat, dia benda akan menyebabkan mudarat, ya. Jadi tak bagi sementara, kita dia bagi bukan tak bagi. Habis. Bila kamu herti akan firman Allah, maka hertilah betapa luasnya kurnia Tuhan itu sebenarnya, dan mintalah semua perkara padanya, dan minta ampun sepanjang hayat. Maka yang paling besar minta apa? Maghfirah, keampunan. Baca berbalik, kalau tak selesai lagi berat, kalau selesai alhamdulillah, ya.
nak kita datang bersih balik pun bersih. Babu maja'a anna Allah ta'ala qad ghafara lil kaffal. Allah. Baratani menyatakan hadis sesungguhnya telah mengampun bagi seorang yang bernama Kaf. Yang bernama apa? Baca kasrah Kaf. Kifl. Qad ghafara lil kifl. Sesungguhnya Ta'ala sangat pengampun dosa hambanya. Terkadang dengan sedikit taubat telah diampunkan beberapa banyak dosa, seperti barang yang berlaku pada seorang Bani Israel pada zaman dahulu, yang ada ceritanya zahir dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Ani bin Umar qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu hadisan laulam asma'hu illa marratan aw marrataini hatta adda sab'u marratin walakinni sami'tuhu aksara min zalik. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul kanal kifl, adalah kifl, kiflu itu min Bani Israel, la yatawarra'u min zambin amilahu fa'atathu imra'atan fa'ataha sittina dinaran ala an yata'aha. Allah. Falamma qa'ada minha maka adar rijal min imra'atihi ya uridat wa bakat. Faqala ma yubki a'akrahtuki qalat la lakinnahu amalun ma amiltuhu qad wa ma hamalani alaihi illa al-hajah. Faqala anti taf'alina hadza wa ma fa'altu ya izhabi fahiya laki. Allah Allah. Faqala la wallahi la a'sillaha ba'daha abadan. Pamata min lailatihi fa asbaha maktuban ala babih innallaha qad ghafara lil kifli. Hasan saya Adina Hasan elok ujar ni. Allah Allah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Umar, terkenal dengan Ibnu Umar, itu anak bersama Umar. Katanya telah aku dengar akan Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, bercerita akan satu cerita kalau ada aku dengar akan dia, melainkan sekali atau dua kali, hingga dibilangkan 7 kali dengar. Masya Allah. Tentulah aku tidak akan ceritakan, tetapi telah aku dengar akan dia bercerita lebih banyak daripada demikian itu. Dan telah datang satu riwayat daripada Al-Hakim dan Al-Baihaqi, ya, telah dengarnya daripada Rasulullah SAW lebih daripada 20 kali. Masya Allah ni hadis ni 20 kali dah. Sabda ia dalam ceritanya ada seorang laki-laki yang bernama Al-Kiflu. Al-Kiflu iaitulah daripada kaum Bani Israel, sangat kuat berbuat maksiat. Tiada mahu ia meninggalkan daripada dosa yang diperbuatnya. Demikian halnya sentiasa cenderung kepada derhaka akan Allah Ta'ala dan mengerjakan kejahatan yang besar-besar dan suka kerjakan fasik, benar dosa besar fasik. Maka pada satu masa datang seorang perempuan yang belum pernah jahat kepadanya, ya, yang lain dah jahat, yang ni belum lagi yang tak pernah buat kerja tak elok nanti. Di mana perempuan datang kepadanya, maknanya minta sedekah kerana miskinnya. Pergilah ia kepadanya, maka diberi oleh Kiflu akan 60 dinar, ya. Dinar duit apa? Dia emas, dirham, perak, banyak lah. Wang emas dengan syarat boleh dizinanya, dengan syarat dia nak pakai kawan. Bila perempuan itu mendengar kehendak laki-laki itu dengan demikian, serta dirinya berkehendak kepada 60 dinar itu bagi melepaskan hajatnya dan kefakirannya, lalu dikabulkannya syarat laki-laki dengan hati yang duka cita. Tapi hati dia tak nak lah kan, tapi oleh kerana nak tu terpaksa dia kata, ada serah. Setelah tetap, maka perempuan itu pun menerima wang itu dan laki-laki itu pun berhajat kepada zina. Maka tak kala duduk laki-laki padanya pada tempat duduk suami,
Maknanya dah macam suami isteri daripada seorang perempuan, yakni telah tidur perempuan itu dan laki-laki hendak mengerjakan lalu menggeletar perempuan itu, ya. Dia nak melakukan nak on mana nak melakukan serta dia geletar dan menangis, mana cukup dengan sejuk tubuh badannya, ya. Bila dilihat oleh laki-laki itu akan perempuan itu demikian, lalu ditanyai dengan segera, ya, katanya, kena apa engkau menangis sampai begini, sampai sejuk badan? Adakah aku menggagahi kamu berzina ini? Ada aku paksa, aku tak paksa. Bukankah dengan wang yang kamu telah menyukakan, ya, seperti kehendakku? Bila didengar oleh perempuan itu akan kata laki-laki demikian, maka dengan segera pula disautnya. Kata perempuan itu tidak, perempuan itu tidak menangis dan takut aku itu akan kamu, dan tetapi aku menangis takut aku akan Allah Ta'ala, ya. Belum pernah aku perbuatkan kerja jahat ini sekali-kali selama-lama aku ada dalam hayat hidup, maka tidak menjadikan dan menolakkan aku atas pekerjaan busuk ini, melainkan kerana papa yang menjadikan aku telah melampau mau mengerjakan perkara yang menghapuskan kehormatanku. Maka inilah aku tangiskan. Bila didengar oleh lelaki itu akan perkataan perempuan demikian, ia pun berkata, maka kata laki-laki yang bernama Al-Kiflu itu, engkau memperbuat ini dan tiada aku memperbuat akan dia, yakni engkau itu satu perempuan yang mempunyai sedikit iman lebih daripada lelaki takut akan Allah Ta'ala, maka adakah aku tidak takut akan maksiat? Bahkan lebih utamanya aku lebih takut daripadamu. Kau baru nak sekali pun tak buat lagi, dah takut, maka sepatutnya aku lebih takut. Maka pergilah kamu berjalan jauh, tak apalah, pergilah, dia kata, daripada aku, tidak aku berkendak kepadamu lagi, ya. Dan ambillah olehmu wang itu, iaitulah hebah aku padamu. Dah tak payahlah, dia kata, ya. Pergilah, dia kata, ambillah duit tu aku bagi je, mana hadiah dia, bagi hebah pemberian dia. Dan pada satu riwayat yang lain berkata laki itu, tiada aku mau berzina demi Allah, tiada aku mau berbuat maksiat akan, ya, berpagi-pagi tersurat atas pintu rumahnya dilihat orang. Katanya bahawasanya Allah Ta'ala sungguhnya telah menghimpun bagi dosa Al-Kif. Kata Abu Isa, ini hadis Hasan. Dan pada satu riwayat yang lain berkata laki itu apa? Tidak aku mau berzina demi Allah, tiada aku mau berbuat maksiat akan kemudian daripadanya selama-lama. Kemudian daripada itu lalu mati ia. Kemudian dia pun meninggal. Lepas itu dia meninggal pada malamnya. Dia tobat sana malam tu dia meninggal, ya, di dalam niatnya itu. Maka berpagi kita surat atas pintu rumahnya dilihat orang. Ini satu keramat dia, baru tobat ni, tak buat amal lagi ni. Wallah Allah. Tu tuan-tuan awak nampak pintu dia tersurat di pintu rumah dia. Dilihat, katanya bahawasanya aku sesungguhnya telah mengampun. Bahawasanya Allah Ta'ala sesungguhnya telah mengampun bagi dosa Al-Kif. Jadi, ya, besar dia punya apa kelebihan ni tadi, masya-Allah. Kemudian pemula azam atau niat Al-Kiflu menempati taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Dia punya apa niat dan nak azam dia tadi tak nak buat, itu mendapati taubat, Tuhan terima dah, masya-Allah. Maka syukur Tuhan baginya, Tuhan maafkan dan Tuhan menerima, maksudnya syukur maknanya apa? Tuhan redha dengan dia dan dimaafkan serta dihapuskan segala dosanya dengan kelimpahannya. Itu sebab limpah kurnia tu Tuhan. Dengan hadis ini dapat hasilnya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengampun akan segala dosa orang yang minta ampun, jikalau ya seberapa banyak dosa itu sekalipun, dengan syarat dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Taala. Habis kemudian babu majaa fi taubat amsal dzunub. Wallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma